Salam sejahtera warga Malaysia. Kuala Lumpur, kadar pengagihan dividen dan hibah daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP serta lembaga tabung haji TH bagi tahun ini dijangka lebih baik berbanding 2020. Demikian menurut penganalisis ekonomi. Penganalisis ekonomi Putra Business School PBS Prof. Media Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, wujud kemungkinan bahawa KWSP akan menawarkan kadar dividen lebih tinggi berdasarkan pulangan atas pelaburan yang lebih tinggi daripada pelaburan ikuti global selain pelaburan aset yang menghampiri nilai RM1 triliun. Bagi dividen KWSP, saya menjangkakan ia akan lebih baik berbanding dividen amanah saham Bumi-Putra ASB, yaitu 5 sen seunit, jangkaan paling minimum. Kadar dividen adalah seperti tahun lalu, yaitu 5.2% bagi konvensional dan 4.9% syariah, katanya kepada BH. Mengenai hibah TH 2021, Ahmad Razman berkata, jangkaan kadar lebih tinggi berbanding 3.1% tahun lalu dibuat selepas mengambil kira pengurangan kos subsidi haji yang biasanya berjumlah RM400 juta setahun. Saya menjangkakan kadar hibah adalah sekitar 3.5% bagi tahun ini kerana TH memiliki ruang disebabkan pengurusan kos subsidi haji memandangkan bilangan yang mengerjakan haji adalah kurang disebabkan pandemik COVID-19, katanya. Sementara itu, penganalisis ekonomi Universiti Kuala Lumpur UNIKL Business School Prof. Media Dr. Amy Zulaimi Abdul Rashid berpandangan pulangan pelaburan bagi KWSP serta TH tidak banyak berubah daripada prestasi ASB dan kadar dividen hibah yang diumumkan tahun lalu. Ini berdasarkan kepada faktor persaraan modal negara yang bergelut dengan prestasi turun naik semasa selari dengan pasaran modal dunia. Untuk tahun ini, saya jangkakan kadar yang sama seperti tahun lalu. Untuk KWSP, kadar dividen 2021 antara 5.0 hingga 5.3% berdasarkan pada pasaran modal semasa dan kadar dasar semalaman yang kekal pada 1.75%. Selain pergerakan ringgit berbanding dolar Amerika Serikat AS pada peras 4.20 hingga 4.25%, katanya. Bagi hibah TH, Amy Zulaimi berkata, pengurus dana haji rakyat Malaysia itu dijangka memberikan pulangan yang lebih baik selepas melalui penstrukturan semula pelaburannya bagi tahun kedua. Prestasi pelaburan TH juga merangsangkan dan mampu mencatat pertumbuhan yang positif walaupun ekonomi tidak begitu merangsangkan, katanya. Beliau menjelaskan sekiranya ekonomi tidak berjaya dipulihkan pada 2022 ataupun pemulihan berlaku sangat perlahan, ia akan memberi kesan kepada prestasi semua institusi pelaburan utama negara yang banyak melabur di pasaran modal domestik serta bergantung kepada kestabilan pertukaran ringgit ke mata wang asing seperti dolar AS dan dolar Singapura. Walaupun begitu, ekonomi negara mencatatkan pemulihan ekonomi yang sangat baik bermula suku keempat tahun ini. Namun, pasaran modal tempatan masih dipengaruhi oleh pasaran dunia yang terkesan oleh varian Omicron. Begitupun pada 2022 dijangka hampir semua negara sudah bijak menyeimbang antara keperluan ekonomi, sosial dan kesihatan rakyat. Tidak kecuali Malaysia. Ini memberikan kita harapan bahawa
2022 adalah tahun yang lebih baik daripada 2020 dan 2021 katanya. Minggu lalu, Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB), Syarikat Pengurusan Unit Amanah Milik Penuh Permodalan Nasional Berhad (PNB), mengumumkan pembayaran pengagihan pendapatan 5 sen seunit kepada pemegang unit amanah saham Bumi Putra (ASB) bagi tahun keuangan berakhir 31 Desember 2021. Ia merangkumi pengagihan pendapatan sebanyak 4,25 sen seunit dan bonus sebanyak 0,75 sen seunit, membabitkan jumlah pembayaran sebanyak Rp8,9 billion yang akan memanfaatkan 10,4 juta pemegang unit ASB. Jumlah berkenaan menjadikan angka pengagihan pendapatan terkumpul dan bonus ASB berjumlah Rp168,5 billion sejak ia mula diperkenalkan pada 1990. Sekian berita.